kitab Al-Fatihah. Okey, tajuk kita hari ini menyekutukan Allah. Okay. Dari Naim bin Hamad katanya, sesiapa yang menyamakan Allah dengan sesuatu makhluk Allah, sesungguhnya orang itu adalah kafir. Sesiapa yang menyamakan Allah dengan mana-mana ciptaan Allah, sesungguhnya orang itu adalah kafir. Okey, menyamakan Allah ini kita boleh bahagikan kepada af'alnya, af'al Allah, sifat Allah ataupun zat Allah. Orang yang menyamakan tiga ni dengan makhluk Allah, maka orang itu kita panggil syirik atau kufur. Apa yang Masrul, bagi contoh kita menyamakan Allah dengan makhluk dia. Apa contoh kita menyamakan Allah dengan makhluk Allah? Allah ada tangan macam kita. Okey, betul tu. Itu menyamakan. Okey. Apa yang saya nak sampaikan kat sini, sebagai contoh kita menyamakan Allah dari segi ketaatan. Okey, kalau dengan manusia ni, ada masa dia kita kena taat, macam dengan mak bapak kan. Kita kena taat. Ada masa dia macam mak bapak suruh buat benda yang tak baik kan. Masa tu kita tak boleh taat, tak payah taat. Kalau perempuan pula, kalau dengan suami dia kena taat kan. Ada masa dia tak payah taat, macam kalau dia nak pergi majlis ilmu kan, yang fardu ain. So dia, kalau suami dia tak bagi pun dia tak payah taat. Tapi dengan Allah ni kita sentiasa kena taat. Kalau dengan Allah, macam Allah perintahkan kita solat, puasa, haji, tapi kita tak ikut apa yang Allah perintahkan, so dia macam kita samakan Allah dengan manusia lah. So kita ada pilihan untuk taat ke tak taat. Kita nak ikut ke kita tak ikut. Macam tu. Kalau dengan manusia, macam kalau kita tak minat A, kita boleh pilih B. Kalau tak minat B, kita boleh pilih C. Kalau dengan Allah, apa yang Allah perintahkan, kita tak ada pilihan lain, kita kena buat juga. Kalau ada pilihan lain pun, benda pilihan tu daripada Allah sendiri. Contoh dia, macam okay, kita tak boleh semayang berdiri. Okay, Allah bagi kita pilihan, boleh semayang duduk, baring. Lepas tu, kita tak mampu nak berpuasa, kita boleh bagi makan fakir miskin kan. Lepas tu haji. Kalau haji, Allah suruh kita buat haji kat Mekah, tapi kita macam alasan kita Mekah panas lah, berhabuk lah semua kan. So kita macam buat lomok je lah kan, sejuk sikit. Nak tawaf pun senang, tak perlu. Okay, kalau macam wuduk, tak boleh wuduk, tak ada air, kita tayamum. Benda-benda tu semua datangnya daripada Allah. Kita tak boleh buat hukum kita sendiri. Maka barang sesiapa tidak bersetuju apa yang disifatkan dengan dirinya, maka orang itu adalah kafir. Okey. Allah kata, Allah berfirman, Allah Maha mengetahui. Tiba-tiba kita cakap Allah tak tahu semua. Lepas tu, bila masa saya cakap kan Allah tak tahu semua. Lepas tu kamu cakap tadi kan, macam tak ada, saya tak cakap pun. Kita memang tak cakap direct. Kita tak cakap Allah bukan tahu semua, kita cakap yang tu. Tapi contoh dia macam kita bagi apa yang terjadi lah dekat Malaysia kan. Orang kata hukum Allah ni, hukum Islam ni tak sesuai untuk masyarakat berbilang kaum. So maksud dia benda tu macam kita cakap Allah tak tahu semua lah. Macam Allah tak tahu kat Malaysia tu ada masyarakat bilang kaum. So kita turunkan hukum Islam, kita buat hukum kita sendiri kan. Benda tu sama lah macam kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tak tahu semua. Sebab makhluk pun tak tahu semua kan. So kalau macam kita cakap yang tu, salah lah, hukum dia kafir. Lepas tu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Demi Tuhan, Muhammad itu dijadikan dari kudratnya. Sesungguhnya umat aku akan berpecah kepada 73 puak di hari akhirat. 1 puak ke syurga dan 72 puak ke neraka. Okey, Nabi kata kita umat akhir zaman ni akan berpecah kepada 73 puak. 1 puak je yang ke syurga dan 72 puak lagi ke neraka. Gulam, rasanya kita kat puak yang mana? Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita kat ahli sunnah wal jamaah. So mudah-mudahan kita berada di puak yang masuk ke syurga itu. Contoh puak yang contoh puak yang akan ke neraka ialah golongan Ahmadiyah. Syed. Apa yang golongan Ahmadiyah? Apa kepercayaan dia? Asal betul? Domai tahu. Domai tahu. Golongan Ahmadiyah ni dia tak mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Kira dia bukan Nabi lah. Dia mempercayai pengasas Ahmadiyah ni Nabi. Ataupun Tok Ketua dia, dia punya pemulu lah sebagai Nabi. Tapi Ahmadiyah ni dia macam ayat Quran tu lah. Dia dah buat wahatamallahu anbiya. Tapi dia interpret wahatamallahu. Maksud dia interpret wahatamallahu tu dia cakap last Nabi. Tapi dia orang interpret the best Nabi. Jadi dia orang interpret Muhammad ni bukan yang last. So imam dia orang yang last. Itu lah. Siapa imam? Ada ya? Imam dia. So mudah-mudahan kita berada dalam golongan yang ke syurga, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Ketahuilah, aku akan habarkan kepada kamu dosa besar di antara banyak-banyak dosa besar. Nabi kata, ketahuilah, aku akan habarkan kepada kamu dosa besar di antara banyak-banyak dosa besar. Yang pertamanya, 2 dosa besar. Yang pertamanya, syirik pada Tuhan. Yang kedua, derhaka kepada ibu bapa. Okey, syirik ni terbahagi kepada 2 seperti yang kita tahu. Syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi, syirik yang kecil, syirik yang kita tak nampak. Kalau syirik jali, syirik yang besar, seperti mempercayai Tuhan selain daripada Allah. Syirik khafi apa dia? Riak. Kita buat sesuatu sebab nak bagi orang tahu kan, nak menunjuk-nunjuk. So orang datang kat surau, kita pun datang kan. Niat kita kalau ikhlas kerana Allah tak apa. Tapi sebab nak tunjuk kat orang kita ni kaki surau, selalu pergi surau kan. Macam tu riak lah orang panggil syirik khafi, syirik kecil. Okey. Kita boleh melangkau karyah. Melangkau karyah maksudnya kita tinggal kat satu kawasan, tapi kawasan rumah kita ada surau, tapi kita pergi ke surau surau lain, surau kawasan lain lah kira. Ada 2 sebab yang diharuskan oleh syarak. Yang pertama, imam yang kita tinggalkan tu kurang baik lah. Kira macam imam yang kita pergi tu lebih baik daripada imam yang kita tinggalkan. Contoh dia dari segi bacaan, tajwid. Kalau imam yang kita pergi, yang imam yang luar daripada kawasan rumah kita tu, bacaan dia lebih baik kan. Orang tanya apa yang baik sangat kan. Macam kita cakap, okay, tajwid dia lah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang tanya, kat mana longgar dia? Yang hujung tu. Bunyi nur dengan nir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena jelaskan. So kalau kita ikut juga, imam tu baca tak sah, so solat kita pun akan jadi tak sah. So bila keadaan macam ni, diharuskan oleh syarak untuk kita melangkau karyah. Yang kedua, adanya majlis ilmu. Dekat surau kita tak ada majlis ilmu, contoh dia kan. Hari tu tak ada majlis ilmu, tapi kat surau lain ada. So kita pergi untuk menuntut ilmu. So benda tu dibolehkan. Benda yang tak boleh untuk kita melangkau karyah, kita pergi surau untuk macam takut orang boycott
kalau kau pergi surau tu, aku malas nak member dengan kau kan. Orang macam tak suka lah. Lepas tu kita pun datang surau ni kan, sebab nak bagi orang suka ni pasal. Lepas tu macam kalau kita langkau Kariah, kalau kita langkau Kariah, orang kata macam kau pergi surau lain, aku ni, aku macam kalau ada kematian ke apa ke, kita orang tak nak urus kan. Kau pergi yang minta orang macam kita pergi surau yang kita apa, orang yang ugut kita tu lah, bukan kerana Allah, dah tak jadi kerana Allah. So benda tu kira syirik lah. Okay, syirik jali, syirik besar. Okay, kalau kita tanya macam, kita tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk Allah kan. Tapi kalau kita tengok, minta maaf cakap, kalau kita tengok orang Hindu kan, dia menyamakan tokoh Hindu dengan Allah, dengan Tuhan lah kira. Dia buat patung, semua bentuk manusia kan, tapi dia kata tu Tuhan dia. So kira dia macam samakan Tuhan dengan makhluk lah. Ni bukan Tuhan, ni makhluk kan. Cuba kita tanya dia, macam mana apa ni kan, Tuhan. Dia tunjuk apa tu, ni bukan Tuhan, ni makhluk, kita cakap kan. Lepas tu dia tanya kita, macam mana gambar apa, macam mana wajah Tuhan lah, rupa Tuhan. So kita pun akan, kita pun tak tahu kan macam mana wajah Tuhan kan. So kita akan cakap kat dia, kami pun tak tahu. Sebab tu kami tak lukis, tak buat patung Tuhan kan. Tapi kami yakin Allah itu ada. Lepas tu orang Hindu mesti akan fikir macam benda tu betul lah apa yang kita cakap kan. Sebab benda tu dia lukis perut buncit semua kan. Kalau kita tengok dekat batu kek tu, tu semua macam jahil lah, kita panggil dia jahil lah. Dia tak dapat membezakan antara Tuhan dengan makhluk. Okey, jahil pula terbahagi kepada dua. Jahil yang dimaafkan, yang kedua jahil yang tak dimaafkan. Okey, jahil, apa dia jahil yang dimaafkan? Jahil yang dimaafkan, jahil bab dunia. Contoh dia macam ilmu pengetahuan lah. Macam pasal dunia kita tak tahu kan, siapa presiden Amerika ke apa, kita tak tahu kan. Benda tu tak apa, jahil tu dimaafkan. Jahil yang dimaafkan lagi, langsung tak tahu. Contoh dia, langsung tak tahu, kita datang semayang, tadi semayang isyak kan. Tiba-tiba kita tak tahu pun ada tak cicak kat kaki kita, tapak kaki kita. So kita habis semayang isyak, kita balik, kita tidur semua kan. So kita tak tahu lah masa kita semayang tu ada tak cicak. Benda yang kita tak tahu tu akan dimaafkan. Yang kedua, jahil yang tak dimaafkan. Jahil yang tak dimaafkan ni, okay, contoh dia, kita tanya orang kan, kenapa kamu tak semayang? Saya tak tahu kan. Benda tu tak boleh dimaafkan. Sebab hukum belajar semayang, belajar solatnya, belajar mengaji, semuanya wajib dalam syarak, dalam syariat. So benda tu kita kena belajar. Tak ada alasan untuk kita kata kita tak tahu. Sebab jahil tu tidak akan dimaafkan. Okay, firman Allah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Dan sesiapa yang mensyirikkan Allah, Allah mengharamkan ke atasnya syurga dan tempat tinggalnya di dalam neraka. Sama ada mensyirikkan Allah dari segi hulul atau iktihad. Hulul bermaksud menganggap sesuatu yang cantik, yang baik itu Tuhan. Hulul, syirik dari segi hulul, iaitu menganggap sesuatu yang cantik, yang baik itu Tuhan. Macam
kita menganggap sesuatu yang cantik tu Tuhan kan. Macam makhluk lah, makhluk. Lepas tu ittihad, mensyirik, ittihad maksud menyamakan sesuatu dengan Allah. Okey, benda-benda ni semua salah. Hulul, ittihad, lagi syirik. So, bila kita dah tahu benda-benda ni salah, so kita tanggungjawab kita untuk membetulkan fahaman yang salah ni. So, ada satu berita lah dekat Malaysia kan. Dekat depan paper dia tulis Ikin rayu malaikat dia tulis. Dia tak nak taubat akhirnya. Dia macam dia rayu malaikat melambatkan cabut nyawa dia lah. Okay. Lepas tu benda-benda ni salah lah sebenarnya. Sebab kita mana boleh merayu kat malaikat kan. Malaikat ni dia ikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam sejarah Islam pun yang malaikat tanya nak cabut nyawa ke tak dekat Nabi Muhammad ke. Nabi Muhammad datang, malaikat datang kat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tanya, kamu ni datang nak ziarah aku ke ataupun nak cabut nyawa aku? Lepas tu malaikat jawab, dia datang untuk dua-dua kan. Itu pun kalau kau izinkan. Macam kalau Nabi Muhammad izinkan dia cabut nyawa, barulah malaikat tu cabut. So benda-benda ni hukum-hukum Islam ni kita tak boleh nak bawa main sangat lah. Macam contoh dia, macam kalau kita kan tak boleh bawa main langsung. Contoh dia macam kawan kita mati kan. Kawan kita mati, meninggal. Tu kita balik, kita sembang-sembang kan. Baru main bola ke apa dengan dia semalam kan. Tiba-tiba dah meninggal hari ni. Lepas tu kawan lain pula cakap, kau jaga-jaga. Semalam hari ni dia, esok kau kan. Lalu kawan dia cakap, tak ada. Semalam malaikat datang nak cabut nyawa aku kan. Tapi aku suruh cabut dia dulu. Contoh kita main-main kan. So, benda-benda ni tak boleh bawa main lah. Sebab kan orang yang cuba nak buat orang lain gelak dengan mempermainkan Islam ni, dia akan dihumbankan ke dalam neraka selama 70 tahun. So, peringatan lah, jangan buat main benda ni. Okay, sabda Nabi Muhammad SAW. Barang sesiapa nampak pekerjaan mungkar di hadapan kamu, hendaklah kamu menghalangnya dengan tangan kamu. Maka jika tidak berkuasa, ubahlah dengan lidah. Dan jika tidak berkuasa, maka ubahlah dengan hati. Maka demikian adalah selemah-lemah iman. Okay, ada satu cerita zaman Nabi Yahya. Raja dia, bila isteri dia mati, dia kahwin dengan anak tiri dia. So, bila Nabi Yahya dapat tahu benda ni, Nabi Yahya pergi jumpa raja tu kan. Dia kata, dia cakap benda ni salah, semua tak boleh. Tapi, raja dengan isteri dia cakap, kenapa pula tak boleh kan? Kami bercinta, kami bahagia kan. So kami nak kahwin, apa yang salah kan? So bila Nabi Yahya ni tentang sangat-sangat. So isteri dia nama dia Saloma. Isteri dia macam minta kat raja tu untuk pancung kepala Nabi Yahya. Bila Nabi Yahya dah dipancung kepalanya, kepala dia tu diletakkan di atas katil tempat diorang tidur. Dengan tujuan untuk menyaksikan kebahagiaan diorang lah. Kira Nabi Yahya tak bagi tapi diorang bahagia. Nabi kata benda tu salah tapi sebenarnya Nabi tu yang salah kan. Diorang boleh bahagia benda tu. So kita kan, dia cakap Nabi bersabda kat sini, maka ubahlah dengan hati, maka demikian adalah selemah-lemah iman. Kalau kita langsung tak ada rasa, tak suka kepada maksiat, kepada kejahatan, maksud dia kita tak ada iman langsung. Sebab Nabi kata sendiri, kalau dengan hati pun kita ubah, dah lemah iman. Kalau ubah dengan hati maksudnya kita membenci lah kejahatan tu kan. So kalau kita tak ada rasa benci langsung, kat mana iman kita? Kita langsung tak ada iman, maksud dia. So kalau siapa mampu untuk ubah, kita kena ubah.
Tak kisah dengan tangan ke, dengan lidah ke, dengan hati. Tapi untuk berubah ni, dengan tangan ni mempertaruhkan macam diri kita sendiri lah. Macam kalau orang tak suka, nanti orang jadi tak suka lah, kau macam bagus sangat kan. Tak ada, zaman ni tak ada pancung-pancung. Tapi orang boycott lah, orang tak suka lah. Kita kena ambil risiko sebenarnya benda tu. Kalau untuk Islam, apa salahnya kita mempertahankan agama kita sendiri kan. Macam contoh dia dekat Malaysia kat jadi kan, baru-baru ni, yang orang Kristian nak pakai kalimah Allah untuk translate Bible. So ada golongan yang setuju, ada golongan yang tak setuju. Dalam kitab Bible tu ada tulis Tuhan ada anak. So kalau kita izinkan orang Kristian guna Allah dalam kitab Bible tu, kira kita merelakan dia kata Allah tu ada anak. Sedangkan dalam surah Al-Ikhlas dia kata Allah tu tak beranak dan tidak diperanakkan. So kita kena mempertahankan lah agama kita sendiri kan. Kalau bukan kita siapa lagi? Okay. Surah Luqman ayat 17. Suruh pada kebaikan dan cegah pada kemungkaran. Suruh. Allah letak perkataan suruh kat ayat tu sebabkan dia menunjukkan orang yang berkuasa untuk suruh kepada kebaikan. Kalau kita ni tak ada kuasa kan. Kita orang biasa, rakyat kan. So kita ni dipanggil berdakwah. Okay, orang yang berkuasa. Contoh dia, nak bagi jelas lah suruh ni. Macam mak suruh anak dia pergi kedai kan. Tapi kalau kita terbalikkan ayat tu, anak suruh mak pergi kedai. Logik tak? Macam kita, mak pergi kedai tak? Macam benda tu tak boleh kan. Macam pegawai menyuruh pencuci pejabatnya untuk memok lantai. Tiba-tiba pencuci pejabat dia suruh pegawai dia mok lantai. Kira benda tu tak boleh lah. Kira orang yang nak menyuruh kepada kebaikan ni kena orang yang berkuasa. Macam kerajaan, Presiden OMC, Presiden Semza tak ada. So kalau macam tak apa lah, mula-mula kita suruh kan, kita paksa macam kita buat, okay, semua wajib datang surau. Contoh dia kan. Mula benda tu memang satu perasaan. Kadang-kadang benda-benda yang wajib ni jadi satu macam tak seronok untuk kita kan. Jadi macam terpaksa. Macam nak tutup aurat. Perempuan ni susah nak tutup semua kan. Mula memang macam berat. Lepas tu lama-lama benda tu ikhlas ni akan datang. Lepas tu okay. Kalau kita biarkan maksiat berleluasa kat tempat kita kan, satu hari nanti kita takut bala akan turun lah kat tempat kita, kat masyarakat kita ni. Benda-benda ni semua contoh dia lah, macam kita orang datang rumah kita kan, tetamu. Kita dah cakap jangan conteng dinding, jangan berdiri atas sofa kan, jangan meludah, jangan isap rokok dalam bilik. Tapi dia orang buat juga benda-benda tu. Dan sekali agak-agak kita buat apa? Terbalun lah dia kan, halau kan. Macam kita kalau tak payah sewa pun, decide dah halau kita keluar kan. Macam tu juga Allah. Allah ni tak turunkan bala besar-besar kat kita sebabkan ada lagi golongan yang beriman, ada lagi golongan yang datang surau, ibu yang menyusukan anak. Kira ada golongan-golongan yang masih berpegang pada agama lah. Allah tak turunkan bala. Tapi ada juga bala tu, tapi bala yang kecil. Kita panggil dia sebagai syiddatil mu'nah, iaitu susah untuk mencari makan. Kesusahan lah kira, kesusahan yang kita hadapi. Macam kita nak beli beras semua mahal lah sekarang, harga naik kan. Lepas tu dekat Malaysia minyak pun makin kurang dah kan. Kita dah tak ada minyak kan. Benda-benda tu jadi makin, hidup kita makin sempit. So untuk mengelakkan benda-benda yang terjadi, kita sama-sama untuk cegah maksiat yang terjadi lah. Maksiat ni bukan jangan just faham maksiat ni kita pegang tangan perempuan, kita
kita jalan dengan perempuan kan, romen-romen macam tu kan. Maksiat ni boleh jadi macam kita membenarkan orang kafir untuk membuat bahala buat bahala besar-besaran lah. Lepas tu apa lagi? Kita membantu. Contoh dia, kita jual pasir kan, untuk diorang buat patung, tokong. Benda-benda tu semua diharamkan oleh syarak. Kita tak boleh langsung jual benda macam tu untuk membantu agama lain. Itu dikira maksiat. Lagi apa? Okey, orang yang menjual benda yang haram macam tu, semayangnya tidak akan diterima oleh Allah. Semayang dia akan terapung-apung. Semayang dia sah tapi tidak diterima oleh Allah. Janganlah gelap, Pak. Okey, okey, yang tadi kan, yang aku cakap pasal penggunaan kalimah Allah tu, nak share sikit lah surah Al-Fatihah kan. Surah Al-Fatihah, Allah gunakan perkataan kami kan dalam surah Al-Fatihah. Macam kepada engkau kami sembah dan kepada engkau kami minta pertolongan. Lepas tu ayat yang last kali, second last, tunjukkan kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang engkau redai kan. Dan bukan pula jalan-jalan orang orang yang sesat. Dulu tu sesat tapi dia ada konteks lain lah. Satu konteks orang tak tahu, jahil je. Orang tak tahu. Ya. Lagi konteks orang yang sesat tapi dia tahu. Maksudnya dia ada ilmu tapi dia sesat, tapi dia tak nak buat lah. Tak payah lemah. Okey, dalam ayat tu Allah gunakan perkataan kami. So bila cerita pasal mempertahankan agama ni, kita sama-sama kena bersatu lah. Maksud dia, untuk Allah, untuk Islam kita kena bersatu. Kita tak boleh pecah belah. Macam ada pihak setuju, ada pihak tak setuju. Ada pihak macam biar apa jadi pun kan, tak kisah. Ada pihak tak tahu langsung. Bila mempertahankan agama ni, mencegah maksiat, menyuruh kepada kebaikan, harap kita sama-sama dapat bersatu lah untuk mempertahankan agama kita sendiri. Okay, kita kot. Ada apa-apa nak share? Meh, ada apa-apa nak share? Banyak nak share tu Meh. Cakap macam ni tak elok ni. Bincang. Dia tanya dia, saya rasa macam ni. Saya cakap dia dah pernah buat langsung, dia tak ingat. Seperti jahil. Jahil yang pertama ni tak tahu apa. Ada apa nak share? Tak ada. Memang banyak yang kokok semua tu dapat dari mana? Dari buku. Buku lah. Dan kalau boleh kita cakap sikit kat mana dapat semua. Macam hadis-hadis semua cakap. Kalau boleh lah. Dia cakap macam yang 70 tahun kena masuk neraka apa semua tu kan. Kata yang apa. Mana lah yang kita akan, kalau kita buat maksiat tu akan dapat apa lah. Azab semua tu kan. Dia cakap lah kat mana macam tu lah. Lagi best lah. So kita budak bersih macam apa yang sikit lah kat sini kan. Tak tahu dekat mana lah, dekat mana. Tak ada lah, lagi best lah macam tu lah. Just kita hidupkan suasana macam tu lah. Sani ni pun yo. Kira tak best ni. Okey lah. Alah, Jaga politik dia. Sosial dia kelas teologi tu. Dah. Very good. Okay, kita tutup majlis dengan tasbih kepada surah Al-Aqsa.